Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, pada waktu duha yang berkat ini kita menyambung, kita boleh bersiaran lagi sekali menyambung madrasah Ramadan kita. Madrasah bermakna, kalau terjemah sekarang dia kata sekolah. Tapi madrasah dia merujuk tempat durus, tempat kita mengambil pelajaran, kita mengambil peringatan, tempat kita belajar. Belajar bermakna kita mengambil sesuatu daripada kosong kepada berisi. Kita nak menganalisa sesuatu, memahami sesuatu, faham sesuatu. Sehingga bila kita keluar daripada suatu madrasah itu, kita keluar dengan kepahaman. Ramadan boleh diibaratkan sebagai sebuah madrasah. Madrasah ruh, madrasah ruhaniyah. Madrasah kepada fikriyah, kerohanian fikiran. Maka banyaklah pelajaran dan pendidikan yang Ramadan bawa kepada kita. Salah satu yang sedang kita bercakap dalam bulan Ramadan ini, ialah dalam bulan Ramadan ini ikhwan, kita puasa. Dan satu perkara kita lakukan dalam puasa adalah imsak. Al-imsak. Orang yang puasa, dia melakukan imsak. Dan imsak itu ikhwan, dia termasuk dalam rukun puasa. Imsak diterjemah dengan makna menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit matahari sehinggalah terbit, daripada terbit fajar sehinggalah ghurub matahari, jatuh matahari. Apa dia perkara batalkan puasa? Kesemuanya kita wajib imsak dalam tempoh itu, daripada subuh ke maghrib. Dan dalam imsak ini ikhwan, ada juga satu perkara lagi apa dia? Kita bukan saja imsak dalam bentuk tak makan, tak minum, perkara-perkara batal puasa yang lain, tapi kita juga imsak anil kalam, bercakap. Dan semua perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan pahala puasa. Pendek kata, apa sahaja perkara boleh menyebabkan puasa kita tak sampai pada Allah, kita imsak. Maka termasuk dalam imsak ni apa dia ikhwan? Imsak daripada dosa. Dan inilah yang sedang kita bercakap dalam madrasah Ramadan. Dengan kita menjadikan teks daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebagai panduan kita, dan kita mengambil terjemahan mukhtasar ini daripada penulis kita Abdul Hadi bin Hasan bin Wahdi, iaitu dampak buruk maksiat pada diri dan keluarga. Kerana dia termasuk dalam perkara imsak. Di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Kita bercakap tajuk ni dalam Ramadan, dia lebih bagi pengaruh pada kita. Kerana kita akan pakai ini di luar Ramadan. Kita bercakap ikhwan, kita sampai dah perkara yang ke-8. Bagi siapa yang ada buku, muka surat 26. Perkara yang ke-8. Penulis menyatakan kepada kita, kata penulis, kemaksiatan itu menghapuskan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, dan keberkahan ketaatan. Pendek kata ikhwan, maksiat itu, dia datang kepada kita, dia meragut perkara yang penting kepada kita. Dia meragut kepada kita
Kebaikan hidup. Kebaikan hidup. Kebaikan hidup itu dia ragut. Tak ada hidup, tak ada kebaikan. Kalau dalam hidup itu ada ilmu, dalam hidup itu ada umur, dalam hidup itu ada amal, dalam hidup itu ada ketaatan, dia ragut benda itu semua. Dia ragut dan dia pergi. Dia bawa. Imam Ibn Qayyim kata, apakah yang dimaksudkan dengan diambil benda ni semua? Imam Ibn Qayyim kata banyaklah ulama bagi pandangan. Tapi dia kata pandangan yang agak lebih mendekatinya ialah dengan makna kata zahabul barakah. Zahabul barakah, dia menghilangkan berkat. Dia bawa pergi berkat. Berkat umur, berkat rezeki, berkat ilmu, berkat amal. Hatta kita taat kepada Allah itu tak ada berkat. Hatta kita taat kepada Allah tak ada berkat. Artinya ketaatan yang kita beri pada Allah, kita sembahyang, kita sekurang-kurangnya kita ambil wudu, kita zikir, tasbih, tahmid, kita sedekah kecil-kecilan, kita tolong orang, kesemua itu akan diambil berkat. Artinya kita sepatutnya dengan taat kepada Allah itu ada perubahan jiwa, tapi tak berubah jiwa kita. Tanda kata tak ada berkat dalam ketaatan apa dia ikhwan? Ketaatan itu tidak membawa kejernihan hati. Kejernihan hati. Cuba ingat balik. Masa kita sembahyang mayat. Bila kita sembahyang mayat, ada doa yang kita baca pada takbir yang keempat tu. Dah habis kita takbir, kita kata Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita minta pada Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Yang ini doa ini diambil daripada surah Hasyr ayat ke-10. Yang doa ini mengandungi makna apa ikhwan? Mengandungi makna keberkatan kita taat pada Allah. Keberkatan kita mendekatkan diri pada Allah, dia akan menghasilkan ini. Barakatul doa, barakatul amal, barakatul ta'ah itu bila ada, dia jadi yang ni. Kita minta, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Kata, wahai Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami, penjadi kami, pengurus hidup kami, Tuhan kami, pemberi rezeki kepada kami. Janganlah kau jadikan dalam hati kami ini ghillan. Ghillan terhadap orang-orang yang beriman. Apa dia ghillan ikhwan? Ghillan diterjemah dengan makna dendam, dengki, tak puas hati, tak seronok tengok orang beriman lain dalam nikmat, tak puas hati tengok dia senang. Sedangkan kita dalam masa yang sama beribadah pada Allah. Dalam masa yang sama kita kuat baca Quran. Dalam masa yang sama katalah kita kuat pergi kuliah sana, kuliah sini. Ataupun dalam masa yang sama kita orang yang bagi kuliah ke orang. Kita zikir, kita melakukan charity sana, charity sini. Tapi busuk hati ini tak boleh hilang. Dengki tak boleh hilang. Khianat tak boleh hilang. Cemburu tengok orang dapat kebaikan tak boleh hilang. Bila tengok orang tu lebih sikit, dia fikir macam mana nak jatuhkan dia. Selagi dia tak jatuh, sakit hati. Ini apa ikhwan? Ini adalah alamat kepada ketaatan kita pada Allah. Amalan yang kita lakukan, kesemuanya dicabut barakah. Bila barakah dicabut ikhwan, kita tak hidup dalam suasana kita dekat dengan Allah. Macam malaikat hidup dalam keadaan dipanggil malaikat al-muqarrabun. Golongan malaikat muqarrabin. Mereka dekat dengan Allah. Kita tak dekat.
rahmat Allah jauh dengan kita, barakat Allah jauh dengan jadi diri kita. Kita tak jadi seperti mana kita kata pakaian masuk dalam mesin, dicuci, direndam, dicuci, sehingga akan hilang kotor dia. Bila ambil keluar daripada mesin, wangi ada, bersih ada, boleh sidai, kering, boleh pakai. Mesin hidup kita ni adalah ketaatan. Dan kita masukkan diri kita dalam dunia ketaatan pada Allah. Bukan 5 minit, bukan 45 minit. Macam mana baju buh dalam mesin, rendam 45 minit, cuci keluar balik. Kita masukkan diri kita dalam dunia ketaatan pada Allah puluh tahun. Kita duduk dalam mesin ketaatan. 10 tahun kita ambil ayat sembahyang. 10 tahun kita zikir. 10 tahun kita tilawatul Quran. 10 tahun kita duduk dalam majlis ilmu. 10 tahun kita bertasbih. 10 tahun kita sembahyang, berdoa, membaca wirid-wirid sembahyang, membaca wirid-wirid zikir selepas daripada sembahyang. 10 tahun kita baca zikir pagi, zikir petang. Dia suatu mesin. Tapi hasilnya ikhwan, bila baju tu keluar balik daripada mesin, tengok baju tak kotor. Letak jalan. Ayak masuk elok. Sabun. Mesin berubah. Tak mau tak kena. Adakah pakaian tu jenis pakaian yang memang tak boleh dicuci? Kita telah cuci, kita masukkan dalam mesin pakaian yang tak betul, ataupun tak mana yang tak kena. Tengok dalam diri kita, puluh tahun kita sujud pada Allah, kita kata Subhana Rabbiyal A'la, sombong tak hilang lagi kawan. 10 tahun kita rokok, kita kata Subhana Rabbiyal Azim. 10 tahun. Kianat tak habis lagi dalam hati. 10 tahun kita kata Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang puji dia. 10 tahun ikhwan. Puji itu tidak membawa apa-apa pada hati kita. 10 tahun kita baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 10 tahun. Hanya pada Engkau ya Allah aku beribadat. Hanya pada Engkau ya Allah aku sembah. Hanya pada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. 10 tahun kita dicuci dengan suratul Fatihah. 10 tahun kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 10 tahun sembahyang fardu, sembahyang sunat. Tapi apakah hasil pada hati kita? Kalau hati kita ikhwan masih hati yang tak sabar, baran, hati yang tak nampak akhirat, bermakna yang inilah yang Imam Ibn Qayyim nak beritahu, bahawa telah dicabut kepada kita barakah amal, barakah ketaatan. Maka soalan dia timbul, kenapa dicabut barakah amal, kenapa dicabut barakah ketaatan? Kerana satu dia, kerana hati itu masih lagi di dalam dunia maksiat. Maksiat apa ya ikhwan? Kita mungkin tak buat maksiat hak nama dia zina, hak nama dia minum arak, hak nama dia curi barang orang, hak nama dia main judi. Tapi maksiat lain. Maksiat hati masih lagi ada. Maka kerana itu ikhwan, akan hilanglah barakah-barakah yang disebut ini, sampai kepada tahap secara umum kemaksiatan itu menghapuskan dunia dan akhirat. Engkau tidak mendapati keberkahan paling sedikit pun dalam umur agama dan akhiratnya dari orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Keberkahan tidak dihapuskan dari bumi, melainkan kerana kemaksiatan makhluk.
Sedangkan meninggalkan kemaksiatan itu, meninggalkan kemaksiatan dan keharaman adalah salah satu sebab turunnya barakah berupa kebaikan, binatang, ternak, rezeki, rasa aman dan selamat daripada penyakit. Penulis kata pada kita, ikhwan, dalam kemaksiatan itu tidak ada satu kebaikan pun yang ada. Melainkan apa yang adanya ialah nama sahaja maksiat, dia akan menghapuskan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau barakah di dunia kita tak dapat, cuba fikir, adakah orang yang tak dapat barakah di dunia? Bukan tak dapat harta di dunia, tak dapat barakah di dunia. Dia akan dapat barakah di akhirat. Kalau orang tu tak dapat harta di dunia, mungkin dia dapat harta di akhirat. Orang tu tak dapat kesenangan di dunia, mungkin dia dapat kesenangan di akhirat. Orang tu tidak mendapat pembelaan di dunia, mungkin dia dapat pembelaan di akhirat. Tetapi kalau orang tu tidak mendapat barakah Allah di dunia, adakah dia akan mendapat barakah Allah di akhirat? Subhanallah, ikhwan. Ya, akhirnya penulis kata keberkahan itu terhapus daripada dunia kerana kemaksiatan makhluk. Ikhwan, kalau kita bertanya, makhluk Allah Ta'ala ni banyak. Berapa jeniskah makhluk Allah ni yang ada dalam dunia ni? Takat kita tahulah, sebut nama makhluk. Burung ke, binatang di udara ke, dalam laut ke, di darat ke, di pokok ke. Itu binatang. Angin ke, api ke, ayak ke, pasir ke, awan ke, langit ke, matahari ke, bulan ke. Makhluk-makhluk Allah. Kita sebut dalam banyak-banyak makhluk Allah ni, berapa jeniskah makhluk Allah yang terlibat dengan maksiat? Kita ambil semut. Benarkah kita terdengar suatu sejarah semut terlibat dengan maksiat? Kita ambil satu makhluk nama tebuan. Orang tak suka tebuan. Orang bakar seorang tebuan kalau mai dekat dengan rumah kita. Benarkah Allah menurunkan bala di dunia kerana maksiat tebuan? Kita ambil makhluk yang orang Melayu paling tak suka, khinzir. Nak sebut nama dia bahasa Melayu pun meloya. Sebut pakai bahasa Arab, khinzir. Pernahkah dunia ini Allah Ta'ala turun bala, tarik berkat kerana kemaksiatan dilakukan oleh khinzir? Makhluk yang melakukan maksiat, 3 makhluk ni saja. Pertama, iblis, hidup tak pernah ada ketaatan. Syaitan, yang di dalamnya ada kumpulan jin yang ikut dia. Jin, dan ketiganya manusia. Ya ikhwan. Iblis orang kenal lah dia. 2 kelompok ini, jin dan manusia. Maka dia kata, keberkahan itu tak akan hilang dalam dunia, melainkan kerana kemaksiatan makhluk. Makhluk itu seperti kita. Maka, meninggalkan maksiat dan keharaman maksiat itu, itulah sebab kepada turunnya barakah. Sebab turunnya barakah. Maka kalau kita nak dapat barakah dalam maksiat, dalam kedurhakaan Allah, mengharapkan barakah turun, barakah tak turun. Kerana satu kemaksiatan, satu penderhakaan kepada Allah, dia makan satu barakah. Bayang orang kalau buat satu kebaikan, Allah bagi 10. Ya. Dia meninggalkan satu kebaikan, bermakna dia meninggalkan 10 kebaikan. Allah nak bagi dengan 10. Diangkat barakah demi barakah demi barakah. Sampai barakah apa, ikhwan? Diangkat barakah kepada binatang, barakah kepada rezeki,
barakah kepada keamanan hidup, barakah kepada keselamatan diangkat, hatta sampai peringkat Allah turunkan penyakit, bala. Allah angkat barakah. Kata dia, Allah Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Itu Al-A'raf 96. Penulis kata, lalu Allah menurunkan kepada mereka hujan yang derah yang menumbuhkan untuk mereka dari bumi apa yang menjadi sumber penghidupan mereka dan penghidupan ternakan mereka dalam kehidupan yang paling makmur dan rezeki yang paling melimpah dengan tanpa kepenatan dan kepayahan. Itu nama dia barakah. Kenapa Allah sebut hujan? Kenapa Allah sebut kami buka daripada langit pintu berkat? Kerana hujan itu adalah berkat. Dia turun, dia memberi kesuburan kepada bumi. Bumi tak jadi kering, bumi tak jadi kontang, bumi tak jadi kong. Bumi buat apa di dalam dia? Dia balas balik dengan kebaikan. Kita buat projek ke, kita tanam tanaman ke, apa sahaja hadiah kesemuanya dia bagi sokongan. Akhirnya kita mendapat kebaikan daripada bumi, rezeki kita melimpah ruah. Ikhwan, yang ini saya nak menarik sedikit perhatian kita pada perkara ini, perkara yang sedang kita bincang ni, barakah umur, barakah rezeki, barakah ilmu, barakah amal, barakah ketaatan dicabut. Yang ni saya nak beri sedikit pendegasan, nak bagi sedikit penjelasan. Ikhwan, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam Ta'asai dia, apa dia kata? Dia kata, bi'anna al-haqiqatul hayah hiya hayatul qalb. ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال الله تعالى أموات غير أحياء فالحياة في الحقيقة حياة القلب والعمر الإنسان مد حياته فليس عمره إلا أوقات حياته بالله فتلك الساعات عمره فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها. Ini perkataan yang disebut oleh imam kita, oleh Imam Ibn Qayyim. Apa Imam Ibn Qayyim kata kepada kita, ikhwan? Imam Ibn Qayyim kata kepada kita, dia kata, bi'anna al-haqiqatul hayah ia hayatul qalb. Kenapa kita duk bercakap soal berkat ini? Imam Ibn Qayyim kata kepada kita, kerana pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan kehidupan itu adalah kehidupan hati. Adalah kehidupan hati. Sebab apa, ikhwan? Sebab berapa lama hati manusia hidup, itulah dikira umur dia. Itulah maddah hayat dia. Itulah jangka masa hayat dia. Berapa lama manusia itu hati dia hidup, itulah yang dikatakan kepada jangka hayat dia. Kerana itu, dia kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut pada surah An-Nahl ni ayat 21 ni, Allah menyatakan, walihaza, kerana inilah, dia kata, ja'alallahu subhanahu al-kafiru maitan ghairu hayy. Kerana itu Allah menyebut dalam ayat 21 suratul Nahl, Allah menyebut kehidupan orang kafir itu sebagai mati.
bukan hidup. Orang kafir tu Allah sebut dengan mati. Allah tak sebut mereka dengan hidup. Kenapa? Kerana jiwa mereka tak hidup dengan iman, dengan tauhid, dengan amal. Ini Allah nak. Maka Allah sebut dalam ayat dia, Allah kata amwatun ghairu ahya. Allah kata mereka mati, ghairu ahya, bukannya hidup. Mereka mati. Sebanyak mana mereka buat amal. Apa Quran kata pada kita? Seperti mana fata morgana. Nampak di ujung itu macam mana ada ayam. Macam di Quran kata apa? Hatta zam'an, orang yang dahaga ni nampak di ujung tu ada ayam. Kemudian bila dia pergi ke situ, dia tak dapat apa-apa di situ. Hanya orang dahaga itu nampak macam ada ayam. Kerana Allah kata amwatun ghairu ahya. Mati. Pikiran mereka mati, hati mereka mati. Dengan akhirat, dengan Allah, dengan iman, dia pun mati. Mereka tidak hidup. Kata Imam Ibn Qayyim, ikhwan, dia kata ini, dia kata fal hayatu fil haqiqah hayatul qalbi. Imam Ibn Qayyim kata, maka hakikat yang dimaksud dengan hidup adalah hidupnya hati. Karena itu dia kata umur manusia itu wal umrul insan madda hayati. Berapa lama hati manusia itu hidup, berapa lama hati manusia itu hidup, maka itulah kehidupan dia. Berapa lama dia hidup, itulah kehidupan dia. Dan dia kata, Imam Ibn Qayyim kata apa dia? Macam mana kita nak tengok benda ni, ikhwan? Macam mana kita nak tengok benda ni? Dia kata tak ada lain, tak ada bukan, dia kata. Kita tengoklah, dia kata falaisa umruhu illa awqati hayatihi billah. Tengoklah masa-masa dia dengan Allah. Tengoklah masa dia dengan Allah. Itulah nak tahu hati dia hidup ke, hati dia mati ke, hati dia apa. Sebab bagi rezeki pada dia Allah, yang bagi susah Allah, yang mengangkat kesusahan itu Allah, yang menurunkan balik kesenangan Allah. Tengoklah hati dia dengan Allah tu masa-masa awqat, masa-masa yang panjang ni, macam mana masa dia dengan Allah Ta'ala. Dan ketika itu kita boleh tengok, Imam Ibn Qayyim kata ketika itu kita boleh tengok fatilka sa'at umrihi, itulah masa hidup, masa umur dia. Dia kata fal birru wa taqwa wa ta'ah, kehidupan dia dalam bentuk kebaikan dia, ketakwaan dia, ketaatan dia, tazidu fi hazihi al-awqat allati hiya haqiqah umrihi wa la umra lahu siwa. Kalau hati dia tak hidup kepada benda ni semua, maka tidak ada kehidupan. Ya subhanallah, ikhwan. Saya merasakan, ikhwan, yang apa Imam Ibn Qayyim sebut ni, cuba antum tengok. Dia kata wasirul masalah. Sirul masalah maknanya rahasia pada masalah ni. Pada masalah yang dia sedang cakap dengan kita ini, dia kata rahasianya adalah annal umrul insan madda hayati. Apa dia nak kata, ikhwan? Dia kata umur manusia itu, kita kata panjang mana umur manusia, lama mana umur manusia. Umur manusia itu, perjalanan umur manusia itu ada pada kehidupan hati dia. Dan wala hayatul lahu illa biiqbalihi ala rabbih. Kita nak tahu dia tu ada umur ke, tak ada umur ke, berkat ke, apa sekeliling dia. Kita tengok dia dengan Tuhan macam mana. Kedekatan dia dengan Tuhan macam mana. Pengetahuan dia tentang Tuhan macam mana. Beramal dia untuk Tuhan macam mana. Dan macam mana dia berurusan dengan nikmat Tuhan bagi kepada dia. Macam mana dia seronok ke tak seronok bila disebut nama Tuhan. Dia sendiri itu ada masa tak nak sebut nama Tuhan. Dia sendiri itu ada tak dia memberi isar, keutamaan, mardatihi, kepada keredaan Tuhan dia. Ada kata tak?
Itulah hakikat kepada hidup manusia. Kerana Ibnu Qayyim kata dalam suratul Fajri, ayat yang ayat yang ke-24, Allah katakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Bila orang ni balik bertemu Allah, dia kata ke diri dia, ya laitani, dia cerca diri dia. Macam dia kata, celakalah aku. Qaddamtu li hayati. Kalaulah hidup aku masa silam hari tu, aku penuhi dengan amal saleh pada Tuhan aku. Kenapa dia cakap lagu tu? Itulah perkataan orang yang menyesal dengan hidup kerana hidup dia hilang barakah dan hilang kedekatan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah ikhwan. Ikhwan, saya nak perpanjang juga benda ni kerana rasanya mustahak tajuk ni kita bincang. Barakah kehidupan. Ikhwan, pernah tak kita dalam hidup ni, kita macam berjumpa dengan satu keadaan macam orang macam duduk merongot. Kata, tak mana tak kena pun tak tahu lah. Tak kena. Macam orang demam kan. Dia nak demam. Buat lagu ni tak kena, buat lagu tu tak kena. Makan pun tak seronok, nak minum pun tak seronok, nak bercampur pun tak seronok. Jadi serba tak kena. Serba tak kena tu ketika apa? Ketika ada segala-gala. Kalau serba tak kena tu ketika tak ada segala-gala, itu betul. Pasal apa kita gelisah? Duit tak ada. Pasal apa kita gelisah? Kesihatan tak ada. Pasal apa kita gelisah? Kita gelisah ni macam sekurang-kurangnya makan cukup. Perasaan lagu mana? Perasaan gelisah. Ada yang tak kena, ada yang tak kena. Apa yang tak kena? Sebab tak ada mem. Tak ada mem tu kira gelisah. Kita ikhwan, bila semua cukup, kesihatan ada, duit ada, harta ada, rumah tangga ada, anak ada, tiba-tiba benda yang kita nak buat tu selalu tak jadi macam mana kita harap. Selalu tak jadi macam kita harap. Ataupun usaha yang kita buat, hasil dia tak berbaloi. Kita usaha ni, kita bekerja keras, bertungkus lumut, tapi yang kita dapat tu tak baloi. Yang ni ikhwan, kita nak kena cek balik ke sini. Kemungkinan ada tak ada kita meninggalkan benda yang asas kepada barakah itu. Saya pernah dengar dahulu orang kata, kalau kita dibayar kerja 8 jam oleh kerajaan, oleh jabatan, oleh majikan, kita kena buat kerja 8 jam. Jangan tempoh kita buat kerja dengan orang bayar kita tu, kita pergi buat kerja lain. Dia kata rezeki kita tak berkat. Kita nak balik bagi makan anak bini, tak berkat. Ikhwan, dalam sebuah negara macam Malaysia ni, kita kaya, negara kita cukup kaya. Nak tahu negara kita kaya tak kaya? Keluar sat daripada Malaysia, tengok negara luar. Tengok Arab sudah. Tengok Iraq sudah. Tak ada apa. Ayak pun tak sedap. Tak ada apa. Tapi kita tengok Malaysia, hasil bumi dia, hasil laut dia, kaya. Allah Ta'ala takdirkan negara orang Islam duduk ni kaya. Amat kaya. Dengan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi ni, kenapa hidup kita tak selesa? Kenapa hidup kita tak selesa? Tak mana-mana kita tengok tak selesa. Politik tak selesa, pendidikan tak selesa, ekonomi kita tak selesa, kesemuanya tak selesa. Kenapa ikhwan? Tapi semua kita ada. Kita kalau nak tengok miskin ni, kita tengok miskin di bawah. Dia miskin di bawah. Tapi kalau kita tengok di atas, tak ada siapa miskin.
Kalau kita tengok daripada bumbung atas, dalam Malaysia ni tak ada siapa miskin. Kerana atasan kesemuanya kaya raya. Cukup kaya dan amat kaya. Tapi kenapa hidup kita tak seimbang? Orang kaya macam tak kesian pada orang miskin. Orang miskin macam tak sayang dengan orang kaya. Dia tak seimbang. Dia berjalan tu tak sepadan. Yang suruh sabar, orang yang tak sabar. Yang bercakap agama, orang tak mengaji agama. Dia tak seimbang. Kenapa jadi lagu tu, ikhwan? Salah satunya, ini tajuk dia. Allah cabut barakah. Kenapa Allah cabut barakah? Kita, ikhwan, ada benda asas yang kita kena buat. Gamaknya benda asas ni, kita macam tak buat kerja asas kita. Kemudian Allah bayar gaji. Majikan bayar gaji pada kita. Tapi kerja, tunjang kerja tu kita tak buat. Kita banyak buat kerja lain. Tapi gaji kita ambil. Kerja tak siap. Ikhwan, kita duduk dalam dunia ni, kita sebagai pemimpin, kita memimpin orang, kita rakyat. Apakah kerja asasnya Allah bagi pada kita? Az-Zariyat. Saya fikir ayat ni, saya ulang, semua orang ulang, sampai kita pun hafal dah. Az-Zariyat 56. Itu kerja tunjang. Saya kena buat, saya kena tengok anak-anak saya, kena tengok isteri saya, keluarga saya, yang terdekat dengan saya. Pemimpin kena tengok rakyat. Kerja tunjang. Kalau kerja asas ni kita tak buat, Allah ambil semua berkat dalam semua kehidupan kita. Apa dia, ikhwan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mentauhidkan aku, beribadat pada aku. Liya'budun juga diterjemah oleh Imam Qurtubi dengan liyuwahhidun, mentauhidkan Allah. Kerja ni, ikhwan, kita buat tak? Menjaga akidah orang. Jangan bagi ada orang syirik dalam bidang penjagaan kita. Selama kita bergelar leader, kita kena pimpin orang jangan melakukan syirik, dan kita jangan menyediakan tempat-tempat syirik yang membolehkan orang pergi melakukan syirik. Tengok Umar Al-Khattab. Dia berjalan, dia tengok ada satu pokok. Anak para sahabat duk gantung apa? Duk gantung pedang. Umar tanya, apa yang dia duk gantung pedang banyak di bawah pokok tu? Dia bercakap, alah budak-budak. Bahasa cakap, budak-budak. Dia tahu kata bawah pokok tu dulu Nabi dan para sahabat duduk. So dia bergantung nak ambil berkat. Umar kata apa? Potong pokok tu. Kerana berkat tu bukan ada di situ. Kenapa, ikhwan? Dia tak mau rakyat dia terlibat dengan benda-benda yang boleh merosakkan. Kalau tak merosakkan, boleh menghakis kemurnian tauhid kepada Allah. Dia tak mau. Tak mau dia, sekali-kali dia tak mau. Subhanallah. Orang datang jumpa Rasulullah. Orang kata, ya Rasulullah, dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah. Nabi tengok muka orang yang bercakap tu, Nabi kata, ataj'aluna lillahi nidda? Adakah kamu nak jadikan aku ini sekutu bagi Allah? Katalah dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendakku. Penjagaan, ikhwan, penjagaan. Kerja ni, ikhwan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ni. Kerja ni, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Ini adalah kerja yang tunjang. Yang tunjang, yang utama. Yang kalau katalah ekonomi sebuah rumah tangga itu merosot, kesihatan keluarga itu merosot, namun tugas ini tak boleh dialpakan. Tugas ini tak boleh diganggu-gugat. Kerja ini, amanah ini kena berjalan. Apa dia? Kita kena hidup dengan Allah Ta'ala sentiasa dengan tauhid dan ibadat. Ini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dia masuk dengan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami sembah. Kenapa hanya kepada Allah kita sembah? Kerana وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Maka tugas sebesar ini, ikhwan, telahkah kita settle? Kita sebagai anak-anak, kita sebagai bapa, sebagai mak, ibu bapa kepada anak-anak, kita kesemuanya kita dah bagi pada anak-anak. Kita dah bagi dah kehidupan pada anak-anak. Anak-anak kita mewah, alhamdulillah. Berbanding anak-anak yang duduk di Afrika, di Palestin, anak-anak kita mewah, alhamdulillah, dengan makan, dengan kesenangan. Tapi yang ni bagi tak pada anak-anak? Kalau kita sebagai bapa pergi kuliah, duduk dengar orang cakap tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat, sampai kita tahu bila sebut contoh ini, ini rububiyah. Bila sebut contoh ni, ini uluhiyah. Bila sebut contoh ni, ini tak asma', ini sifat. Anak kita tahukah? Isteri kita tahukah? Bukan anak orang, bukan isteri orang. Anak kita, isteri kita. Sebab telah menjadi kebiasaan kita, kita kalau majlis ilmu, kita pergi secara solo. Kita tak pergi berkeluarga. Kita berkeluarga ni maka kenuri, shopping komplek, restoran, tepi pantai. Itu. Tapi kalau ilmu, kita seorang. Dan yang kita dapat seorang-seorang tu, sebesar-besar ilmu untuk mengetahui makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk menjalankan amanah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, telahkah kita sampai pada anak-anak? Yang ni ikhwan, dia sangat berhubung rapat dengan ayat dalam surah Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Boleh menyelamatkan keluarga daripada nar ni apa dah ikhwan? Hanya tauhid. Hanya tauhid. Siapa yang mati dengan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Siapa yang ada iman sebesar zarah, seberat sebesar zarah ataupun misqala zarah, seberat zarah, dikeluarkan daripada neraka. Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluarkan daripada neraka orang yang sebut la ilaha illallah walaupun iman dia seberat zarah. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Kalau tugas sebesar ni kita tak buat, ikhwan, dan ini adalah antara tugas yang Tuhan bagi pada kita, adakah kita boleh terfikir bila Allah bagi rezeki pada kita, Allah membayar usaha kita, dia akan bayar dengan berkat? Dia bagi kepada kita kehidupan, dia akan berkati kehidupan itu, sedangkan kerja kita tak buat, tapi gaji kita makan. Dalam sebuah negara sebesar macam negara kita ini, makmur, Allah bagi kehidupan kita subur, kehidupan kita begitu nikmat. Adakah tugas sebesar ini telah kita jalankan oleh orang yang patut menjalankan? Dan melihat kepada kehidupan orang-orang Islam dalam negara ini, telahkah fardu ain kerja itu telah mencapai matlamat dia? Berbanding kepada dakwah dengan hiburan dalam negara ini, yang mana bersaing lebih tinggi. Bukan kata berjalan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dia memang tak balance. Tapi telahkah kita laksanakan tugas ini? Dan kalau tugas ini tak dilaksanakan, ikhwan, barakah apakah yang akan kita dapat dalam hidup ini, ikhwan? Kerana hakikat barakah yang Imam Ibn Qayyim kata kepada kita tadi, ikhwan, itulah dia. Kita kena lihat pengertian umur manusia sebagaimana masa hidup dia. Dia isi hidup dia dengan apa? Di situlah kita tahu berkat tak berkat. Orang kata sibuk, saya sibuk, saya sibuk. Apa yang dia sibuk? Sajalah kata sibuk. Saya sibuk dengan kerja, saya sibuk dengan meeting. Okeylah, bagi masa dia. Bagi masa. Tolak sibuk. Dia baki dia berapa jam?
Berapa jam baki dia? Berapa jam baki yang ada? Hak baki berapa jam tu kita nak hidup? Hak yang kita kata sibuk-sibuk tu kita ke mana? Kita sibuk dengan apa? Kita sibuk untuk apa? Saya sibuk lah, saya itulah, saya ini. Tak apalah, tolak sibuk tu. Pagi, lepas subuh, dah bangkit makan suap semayang. Start kereta pergi kerja. Kira start kereta tu dah sibuk dah. Baru sibuk. Bila balik? Bila tak sibuk? Nanti pukul 6 baru tak sibuk. Pukul 6 nak sampai rumah maghrib. Maghrib tu sampai waktu nak tidur, itulah waktu tak sibuk dia. Daripada maghrib tu sampai waktu nak tidur, itulah nak bahagi antara dia, keluarga dia, dengan bekal dia nak balik bertemu Allah. Kemudian kita kata, Allah, berilah kepada saya berkat. Macam doa, wa barakatan fi rizq. Macam mana nak berkat, ikhwan? Pasal itu Allah, kebanyakan yang sedang kita lihat ni apa dia, ikhwan? Kita mendapat benda dalam bentuk nikmat. Benda, kita dapat duit, kita dapat bonus, kita dapat rumah besar, kita dapat kereta besar. Tapi kita belum pernah menikmati apa kita dapat. Kita tak menikmati apa kita dapat. Tengok, Al-Quran sebut apa pada kita, ikhwan? Dalam surah Maryam, sebagai contoh, dalam surah Maryam, Allah katakan, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Allah katakan dalam surah Maryam ni, pada 76 ini, Allah katakan, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. Allah kata yang akhirnya, yang akan jadi baki kita. Baki kita. Baki, benda yang kekal dengan kita dalam bentuk balance. Dia kekal. Dia baki kita. Dia baqiyat. Dia benda kekal dengan kita dan dia baki yang kita boleh tengok. Apa dia? Wal baqiyatus salihat. Yang baki itu adalah amal soleh. Tu saya tanya, aset kita banyak mana, kita kaya, kita ada jawatan. Itu semua jangan tanya. Mati besok, hisab-hisab, bedak semua, baki apa dia? Kalau baki itu as-salihat, baki itu adalah amal saleh, Allah kata, khairun inda rabbik. Itu yang baik di sisi Tuhan kau. Wa khairun maradda. Dan itulah kata Allah, kesudahan yang baik untuk kau. Bukan untuk Allah, untuk kau. Kerana pada hakikatnya Allah kata, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, dalam An-Nahli. Apa yang ada di sisi kamu, kesemuanya yanfad, akan binasa. Tapi apa yang ada di sisi Allah, itulah yang kekal. Itulah yang kekal. Itu yang Allah Ta'ala katakan kepada kita, ikhwan. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Ya, ji'tumuna furada, kamu akan balik kepada Allah Ta'ala furada. Walaupun kita hidup ada escort, ada security, ada pengawal, furada, balik bertemu Allah tu furada, sebatang kara. Daripada nyawa malaikat ambil, tumbang kita, furada, masuk dalam alam barzakh, furada, datang munkar nakir, kita furada, keluar daripada kubur, balik bertemu Allah, furada, berhimpun di mahsyar, kita furada. Ramai orang perasaan kita furada, ji'tumun, Allah akan jemput kita balik. Walaqad ji'tumu, kamu akan dijemput balik oleh Allah, furada, sebatang kara. Macam mana? Macam mana kami buat kamu dulu. Kami lahirkan kamu daripada perut mak kamu, keluar seorang-seorang. Walaupun kembang, keluar seorang-seorang. Allah kata, وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Semuanya kamu duk cakap, kamu duk ada,
kamu hebat, kamu himpun tu, kamu himpun ni, semuanya kamu tinggal di belakang kamu. Maka sekarang kami nak tengok, apakah yang boleh memberi syafaat pada kamu, penolong pada kamu. Ikhwan, inilah Imam Ibn Qayyim bercakap pada kita, ikhwan. Apa dia? Kita maksiat, kita nampak main judi. Maksiat, kita nampak apa dia, ikhwan? Minum arak. Confirm dia maksiat. Tapi maksiat yang tak nampak ni apa dia? Penyia-nyiaan kita terhadap perintah Tuhan. Berapa banyak perintah Tuhan yang kita sia-siakan. Laksana, tapi macam remeh. Maka itu tadi satu tu yang bagi contoh tadi, apa dia? 56 Zariyat. Itu adalah amanah Tuhan pada kita. Apa dia? Mentauhidkan Allah. Menjaga tauhid. Menyuburkan tauhid. Jangan sampai rosak tauhid kita, ikhwan. Maka kita kena suburkan kepada dakwah tauhid. Dan bagi umat kenal apa itu tauhid, apa itu syirik. Mengajar umat apa itu syirik, bukan supaya umat buat syirik, supaya mengenal dan menjauhi syirik. Yang kalau ini tidak dilaksanakan oleh ibu, oleh bapa, oleh pemimpin besar, yang itulah tugas besar mereka. An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Maka apa akan terjadi, ikhwan? Terjadilah perkara ke-8. Allah tarik barakah hidup sikit. Barakah usaha sikit. Sikit demi sikit Allah Ta'ala cabut daripada kita, ikhwan. Akhirnya pada ikhwan, akhirnya hati kita mati. Macam Imam Ibn Qayyim sebut tadi. Sebut tentang Allah tak minat langsung. Sikit saja masa dia bagi ke Tuhan, tapi dia syarah macam banyak. Dia duduk dalam masjid tu tak sampai apa 5 minit. 5 minit tu pun dia duduk 5 tahun sekali. Bukan tiap-tiap hari. Dia duduklah dalam masjid 10 minit. 10 minit tu 5 tahun sekali. Tapi dia punya syarah lah macam dia duduk berjam-jam sehari. Allah ambil barakah sikit demi sikit. Ikhwan, saya katakan kalau hidup kita ni, ikhwan, di atas makna dunia semata-mata, tak ada akhirat. Kita kena rebut dunia ni sungguh-sungguh. Tak usahlah peduli hal yang haram. Ambillah dunia ni. Tak usahlah duk kira hak orang ke hak siapa. Janji kita dapat dan kita senang. Tapi kerana hidup ni tak sudah di dunia. Hidup ni dia ada akhirat. Yang tu menyebab kita kena ada break, ikhwan. Jangan langgar. Benda yang menjadi amanah kita kepada Tuhan, jangan langgar. Tengok ayat yang kita sebut, yang Imam Ibn Qayyim bawa contoh kepada kita, penulis bawa 96 Al-A'raf ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw ni. Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, tengok Allah buat apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Apa Allah janji nak bagi? Allah kata kami buka keberkatan daripada langit dan bumi. Kalau penduduk negeri itu tidak beriman, bermakna kami bagi rezeki, kami tak buka berkat. Kami bagi kuasa, kami tak bagi berkat. Kami bagi segala-gala, kami tak bagi berkat. Kami bagi suatu bangsa yang banyak, tapi kami tak bagi berkat bangsa tu. Bangsa tu berkelahi sama dia. Wa qulubuhum syatta. Nampak mereka satu jemaah, tapi hati mereka rosak sama-sama mereka. Kesemua ni apa, ikhwan? Kesemua ni proses hilang berkat umur, hilang berkat kepada rezeki, hilang berkat ilmu. Banyak kita tahu ilmu, ikhwan. Bahkan kita beli buku pun banyak. Tapi cuba kita write tengok. Yang kita dah buat banyak mana. Yang dah kita amal banyak mana. Kita tahu zikir pagi dan petang. Banyak mana dah kita baca. Puluh, nak kata 10 tahun tu dah lah. Tapi bertahun-tahun dah lah kita start baca zikir pagi petang. Hafal dah metara ni. Itu kesemuanya menunjukkan kesungguhan kita kepada sunnah Nabi. Maka inilah yang Imam Ibn Qayyim duduk bercakap kepada kita, ikhwan.
betapa maksiat itu akan mengangkat keberkahan hidup dan akhirnya hidup kita jadi kucak-kacir. InsyaAllah ikhwan, nampaknya tajuk ke-8 ni tak habis lagi kita bercakap. Masih ada sikit lagi kita nak tengok beberapa perkara yang Imam Ibn Qayyim nak kaitkan dengan perkataan Huzaifah Ibn Yaman, dengan perkataan beberapa golongan salaf seperti Muaz bin Jabal. Apakah sentuhan mereka? Mereka pesan pada kita, jauhi maksiat, jauhi maksiat. Kalau tidak, kerosakan akan berlaku dalam hidup, dalam perhubungan, dalam kemesraan. Kesemua ni kita kena dengar dan kita kena tahu supaya menjadi bekal pada kita, ikhwan. InsyaAllah ikhwan, kita ambil tahu ini bersempena dengan madrasah Ramadan ini supaya dia menjadi satu madrasah kepada kita. InsyaAllah ikhwan, kita masih ada hari besok lagi untuk kita sambung. Kita masih dalam perkara yang ke-8 lagi insyaAllah. Semoga Allah memberi keberkatan pada saya dan keberkatan kepada kita semua insyaAllah ikhwan. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.